Bila keluarga kita kuat, orang tak boleh kacau. Selalu rumah tangga ni terganggu bila? Ini soalan lepas PKP. Bila rumah tangga kita terganggu, bila mana hubungan tak kuat suami isteri. Sebab tu orang yang luar, dia tak boleh merobek hubungan rumah tangga kita bila mana ikatan kuat. Sebab tu kayanya tapi hidup berjuang. Ini bukan sebarangan manusia. Artinya tidak dilalaikan. Rijalun, Allah sebut, la tulhihim tijaratun wa bai'un an dzikrillah. Hati yang mana tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Hatinya hanya banyak berpaut pada Allah. Hatinya takut. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Hatinya banyak takut kepada hari yang mana mata terbelalak keluar, hati menjadi goncang. Sebab tu kita ni kan, bila mana susah, sakit, kita ni akan hilang rasa sakit bila ada sakit yang lebih sakit daripada sakit. Faham? Upaya nak jawab tu. Lahirkan anak ni sakit kan? Saya tahu sakit walaupun saya tak melahirkan anak. Masuk dalam labor room tu, isteri bersalin, dia pegang tangan kita, rasa nak patah tangan ni. Dia genggam tu macam nak patah. 5 anak saya masuk. Kan? Doktor suruh masuk, dia kata sebelum dia suruh masuk, dia tanya, berani tak? Berani? Kalau tak berani, tak benar, sebab nanti ada 2 orang sakit. Kan? Lalu bila masuk tu, tunggu bersalin ni, dia genggam tangan kita macam nak patah. Nasib baik isteri, kalau orang lain memang saya tampar tu. Sakit. Tapi dia lagi sakit. Bila berlakunya kiamat, dahsyatnya kiamat, ibu mengandung, dia tak sedar anak dah tergugur dah. Kerana kiamat lagi dahsyat daripada mengandung. Sebab itulah keadaan kan, yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Sebab itu sampai satu masa bila Allah jadikan demikian, kita akan lihat subhanallah, manusia itu berada di atas pentarbiahan Nabi yang luar biasa. Lahirlah sahabat-sahabat yang kita sebutkan sebentar tadi, disatukan oleh Rasulullah. Ini kaedah dia. Maknanya bila Nabi satukan, kamu dengan dia saudara, dia jadi adik-beradik lah. Kamu dengan dia saudara, jadi adik-beradik. Jadi maknanya di matchingkan macam tu. Allahu Akbar. Kan? Macam kita jaga kita kan. Kita cuba kita satukan. Pagi ni saya satukan Ajah dengan Hajar, apa jadi? Jadi Ajah dengan Hajar ni, A dengan B, yang ni kena jaga, kena ambil tahu. Besok pagi tanya khabar, siapa bagi salam dulu, siapa tanya khabar dulu, tanya pergerakan dulu, beri salam, bagi doa, kirim. Agak-agak jadi macam mana? Jadi kancing. Ini cara Nabi SAW ketika sahabat sampai ke Madinah. Cara ini seperti disangka yang dilakukan oleh Sa'ad Ibn Ar-Rabi', sahaja, malah sebenarnya inilah cara dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh sahabat Rasulullah SAW demi hubungan dan perpaduan bersama. Khususnya selepas hijrah dan selepas Rasulullah SAW melakukan majlis mempersaudarakan sesama mereka. Maknanya ada satu majlis mempertautkan, mempersaudarakan sesama mereka. Kerana itu maka Tuhan menjadikan undang-undang penerimaan pesaka ataupun pusaka ataupun wasiat ataupun paraid berdasarkan kepada ikatan persaudaraan tadi, tanpa ikatan kekeluargaan dan keturunan. Sedangkan kita faham bila kita nikah dapat anak tu nasab kita, maka dia berhak untuk menerima apa yang kita tinggalkan kalau kita mati, dengan perkahwinan, dengan keturunan, dengan penyusuan. Dipanggil anak susuan, rada'ah. Jadi hukum dia sama macam anak yang dilahirkan sendiri maknanya. Tetapi dengan cara ini Nabi mempertautkan dalam majlis seolah-olah inilah dengan cara begini mereka mendapat hak sebagaimana dapat haknya keluarga keturunan. Tujuan dan hikmah undang-undang syariat begini menampakkan kepada umat Islam sejauh mana dan berapa dalamnya ikatan persaudaraan ini, juga menampak dan memperlihatkan umat Islam bahawa ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama Islam itu bukan setakat ucapan di bibir saja, malahan ianya satu kenyataan yang dipraktik dan menelurkan hasil di dalam masyarakat yang menjadi asas utama dalam struktur keadilan sosial. Jadi daripada keluarga dia membentuk apa dia? Masyarakat. Rumah kita ni kan ada nombor kan, semua satu, rumah 2, rumah 3. Rumah A keluarga dia, rumah B rumah dia, keluarga dia, rumah C keluarga dia. Disatukan jadi masyarakat.
Masyarakat membentuk daerah, daerah membentuk negeri, negeri membentuk negara. Negara yang besar, yang luas itu didirikan di atas tonggak ikatan yang kuat la ilaha illallah, ditautkan dengan la ilaha illallah. Maka ini asas yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai hikmah dan tujuannya dimasukkan penerimaan pusaka secara persaudaraan ini, kerana sistem milik pusaka sudah pun ditetapkan lebih-lebih dalam sistem ini juga berdasarkan pada persaudaraan dan ukhuwah Islamiah, kerana pusaka orang Islam ini tidak dipewariskan kepada saudara atau keluarga yang berlainan agama. Jadi hukum ini dimasukkan bila mana habis daripada Nabi menyatukan Aus dan Khazraj, mereka sudah bersaudara. Lalu selepas daripada itu, kita nak kira para rakyat ni, pusaka ini kena mengikut hukum macam kita sekarang. Perkahwinan, keturunan, hubungan adik-beradik. Tak boleh ambil hukum ini, kerana majlis ini khusus kepada sahabat Nabi pada peringkat awalnya ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, dipertautkan orang yang datang dari Mekah dengan orang yang menerima kedatangan mereka daripada Madinah ataupun Ansar. Sebab tu perkata Ansar jamak daripada Nasir. Nun alif sad ra, Nasirun, jamak dia Ansar, ataupun Nasiruna boleh, Ansar pun boleh. Maksud dia penolong. Penolong. Kenapa dipanggil penolong? Sebab mereka lah yang menolong orang yang datang. Jadi orang yang datang ini muhajir, dan orang yang datang berhijrah. Sebab itu tak lama lagi kita nak sambut Ma'al Hijrah minggu depan. Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah ini diambil dari peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Dan dalam menentukan tarikh Islam mengambil tahun hijrah Nabi, peristiwa hijrah. Tidak seperti agama lain, diambil tahun mereka, dikira pada tahun Tuhan mereka lahir. Ada yang ambil Tuhan mereka mati, ada yang ambil Tuhan mereka diangkat, disalib, dipanggil AD, Anna Domino, the year of God. Tetapi dalam Islam, Sayyidah Umar sandarkan kepada tahun Nabi hijrah, kerana pentingnya hijrah dalam Islam. Dalam keadaan ini Nabi bina masyarakat ini. Mengenai hikmah dan tujuannya dimasukkan tu tadi. Lalu berlainan sekali di masa hijrah suatu tanggungjawab yang tertentu, iaitu tolong menolong dan bantu-membantu berikutan dan dari perpindahan orang muhajirin meninggalkan keluarga, harta dan rumah mereka di Makkah sana, dan di Madinah menjadi daif. DIF disebut bahasa Arab dad ya fa, daifun, tetamu. Tetamu kepada orang Ansar. Maka persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara Muhajirin dan Ansar adalah sebagai jaminan ke arah melaksanakan tanggungjawab tadi. Sudah semestinya bertanggungjawab ikatan persaudaraan ini akan lebih bererti dan berkesan dari hubungan kekeluargaan semata-mata. Lalu bila kita bina ukhuwah itu di atas dasar la ilaha illallah, dia lebih kuat daripada hubungan keluarga. Kerana apa? Ada keluarga adik-beradik tapi tak Islam. Ada keluarga ialah saudara mara tapi tak Islam. Bila mengucap la ilaha illallah, dia jadi bersaudara walaupun satu hitam Habsyah, satunya putih Arab. Satunya Rom, Suhaib Ar-Romi, orang Rom, dia berkawan, bersahabat dengan orang Arab. Bersama dengan Salman Al-Farisi, Salman orang Parsi, kerana la ilaha illallah mereka bersaudara dengan sahabat yang lain, kerana ikatan Islam itu kuat. Sebab tu bila ada ikatan Islam, dia membawa sampai ke syurga Allah. Setelah kedudukan Muhajirin di Madinah kemas dan kuat, dan jiwa keislaman menjadi urat nadi dan tulang belakang masyarakat baru Islam di Madinah, maka masanya pun sudah sampai menanggalkan acuan pembentukan sistem perpaduan dan hubungan Muhajirin Ansar hasil pertemuan dan kesebatan mereka di bandar Madinah. Tidak ditakuti lagi akan berlaku selepas ini sebarang perpecahan dan perselisihan, kerana mereka semua telah berada di bawah naungan payung ukhuwah Islamiah sejagat, atau sebarang percubaan dari luar tidak dapat menggugat mereka, dan tidak mengapalah pada saat ini untuk mereka kembali kepada hubungan kekeluargaan sesama sendiri dan sebagai suatu tambahan ke arah hubungan dan ukhuwah Islamiah yang lebih erat. Bila keluarga kita kuat, orang tak boleh kacau. Selalu rumah tangga ni terganggu bila? Ini soalan. Soalan lepas PKP.
Bila rumah tangga kita terganggu, bila mana hubungan tak kuat suami isteri. Sebab tu orang yang luar, dia tak boleh merobek hubungan rumah tangga kita bila mana ikatan kuat. Suami dia kenal isteri dia siapa, isteri kenal suami dia siapa. Lalu hubungan yang mereka bina ini di atas kefahaman yang lama, dengan ilmu, dengan penghayatan. Tidak boleh dirobek dengan orang luar. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu bila mana datang sesuatu benda yang cuba merobek orang, merobek keluarga, dia payah nak masuk. Begitu juga kerajaan, begitu juga dengan masyarakat. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuduh isteri dia berzina. Ini kena pada Nabi. Dalam peperangan Bani Mustalik, balik daripada peperangan, kita dah bincang hari itu. Kita akan bincang akan datang peperangan Bani Mustalik, tak masuk lagi peperangan. Bagaimana orang tuduh Rasulullah punya isteri bersekedudukan, wa na'udzubillahi min dzalik. Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mulia dituduh bersekedudukan dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Jadi Siti Aisyah ikut Rasulullah radhiyallahu anha pergi perang Bani Mustalik. Malam berhenti satu tempat, pergi qada hajat. Dia tertinggal sebab dia naik unta. Unta dia kan ada tirai tu, tabir. Dipanggil apa tu? Sekedup Tandu. Jadi dia turun, sahabat nampak. Dia naik, sahabat nampak. Bila dia naik atas, dia tengok kalung kakak dia pakai hilang, tertinggal. Dia turun balik, sahabat tak nampak. Malam gelap gelita. Zaman dulu mana ada TMB? Gelap gelita. Kan? Siti Aisyah ni cuba tengok baju dia. Baju pameran, artifak Rasulullah, keluarga Rasulullah, baju Siti Fatimah, baju Siti Aisyah. Siti Aisyah ni radhiyallahu anha orang ni kecil je. Gelaran dia Humairah, kemerah-merahan. Ketika Nabi wafat, umur dia lebih kurang lah 19 tahun ke 20 tahun. Dia orang muda. Orang dia kecil je. Tengok baju pun dah nampak dia orang kecil. Bila Siti Aisyah duduk atas unta tak ada kesan. Dia naik, dia turun, unta biasa je. Tapi cuba kita yang naik unta paling belakang, siapa naik ini? Slip disc unta, slip disc. Nak sebutnya apa? Tertinggal dia. Bila perjalanan tertinggal, Siti Aisyah radhiyallahu anha duduk kat tepi jalan. Lalulah sahabat yang paling belakang, iaitu Safwan bin Mu'attal. Kerja dia memerhatikan pergerakan musuh dan memungut barang-barang tentera Islam yang tertinggal. Bila nampak Siti Aisyah kat tepi jalan, terus dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak cakap apa pun. Dia rendahkan untanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha naik atas unta, Safwan jalan kaki, dia tarik unta tu sampai Madinah. Sampai Madinah, orang munafik buat cerita. Dia kata Siti Aisyah bersekedudukan dengan Safwan. Ini masanya nak perkenakan Nabi. Bila Nabi keluarganya dia fitnah besar. Dia Nabi, dia Rasul, dia ketua negara, dia imam masjid, dia seorang qadi. Tiba-tiba disebut isteri berzina. Siti Aisyah sebulan demam panas. Kerana fitnah itu dia demam panas. Sampai dia kata, demi Allah aku takkan percaya melainkan Allah saja. Siti Aisyah terasa hatinya bila orang kata, dan Rasulullah bukan tak percaya. Rasulullah bertanya pada Siti Aisyah, benarkah cerita ini? Sehingga Siti Aisyah kata, alangkah baiknya kalau datang kepada Nabi mimpi, kata aku benar. Cukuplah datang dalam hidup Nabi mimpi aku benar, cukuplah. Tapi Allah turunkan surah An-Nur secara khusus untuk membersihkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah tidak menyangka bahawa turun ayat Quran khusus membersihkan dia sebagai satu kemuliaan dari Allah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, sampai satu tahap Nabi kata apa? Tengok Nabi kata apa. Nabi dia manusia, dia dapat wahyu daripada Allah, dia Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana kalau aku ceraikan Aisyah? Sampai satu masa Nabi rasa nak ceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Umar Al-Khattab? Wahai Rasulullah, engkau kenalkan Aisyah? Engkau kenal Aisyah lebih daripada aku lagi. Aku yakin demi Allah Aisyah tidak akan melakukan perkara ini. Allahu Akbar. Tengok orang bila
bila dia baik, dia faham nak mengolahnya. Sebab tu Abu Ayyub Al-Ansari, isteri dia kata apa? Bang, abang dengar tak cerita Aisyah? Cerita apa? Cerita pasal Aisyah tu, persekutukan tu. Kenapa? Abang percaya tak? Abu Ayyub Al-Ansari kata pada isteri dia, wahai Ummu Ayyub, kalau kamu duduk di tempat Aisyah, kamu akan buat tak? Tidak bang. Kalau tidak, bagaimana kau kata boleh Aisyah boleh buat? Aisyah tu Ummul Mukminin, engkau tu siapa bandingkan Aisyah? Terdiam isteri dia. Sebab tu kita dia, kalau nak mengumpat sikit membawang, suami pula potong, terduduk tak? Alamak abang, terus mogok tak masak tengah hari. Sebab tu kita dia, bila satu benda tak baik, kita dengar dia. Orang beriman sifat dia apa? Kalau dia ada rasa manis sayang pada sahabat dia, dia tolak benda tu, tak terima. Sebab dalam Islam ada kaedah, kalau kita nak tuduh orang, bawakan pembuktian. Kalau dia melibatkan jenayah, polis. Kalau melibatkan undang-undang, mahkamah. Melibatkan rasuah, SPRM. Bukan sebar dalam Facebook. Facebook ini tempat mengaibkan orang. Bolehlah. Contoh, isteri kita tak pandai masak, kita masuk pula dalam Facebook. Konon-konon nak nasihat isteri kita. Kita sebut dalam Facebook, masak telur pun, kita tak sebut siapa-siapa, masak telur pun hangus. Orang terus sahabat, isteri hang ke? Itu mengaibkan isteri. Seluruh dunia tahu isteri kita masak telur hangus. Islam bukan cara dia gitu. Sebab tu dia binanya dengan ukhuwah ini. Baru nampak cerita. Okey, teruskan lagi ikatan ini. Lalu ada pun upacara ikatan persaudaraan dilancarkan oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansar, bukan suatu usaha yang pertama yang baginda lakukan, malah sebelumnya Rasulullah telah melakukan upacara yang seumpama itu, iaitu sesama anggota Muhajirin itu sendiri dari Madinah. Maknanya bukan saja Muhajirin dengan Ansar, Muhajirin dengan Muhajirin pun Nabi satukan. Nabi sebut dalam perkara ini, Abdul Bar telah mengatakan upacara persaudaraan ini telah dilakukan 2 kali. Pertama secara khusus di kalangan Muhajirin sesama sendiri di Makkah, dan yang kedua di antara Muhajirin dan Ansar. Maknanya 2 lapis, Muhajirin dengan Muhajirin, Muhajirin dengan Ansar. Ansar dengan Ansar pun Nabi satukan. Bila? Dalam perjanjian Aqabah yang kita bincang dulu dalam jilid pertama. Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Kerana Aqabah ini iaitu orang-orang dari Yathrib, Madinah datang ke Makkah. Dekat mana? Tempat kita lontar jamrah tu, tiang yang hujung sekali. Ula, wusta, yang hujung, yang paling besar. Sebab tu sebelah sana orang tak ada lontar. Orang lontar yang sebelah sini, separuh tiang. Kita pun datang, ustaz, orang tak ada ustaz, rezeki saya ustaz, Allah mudahkan, hari itu doa Lailatul Qadar saya kena ustaz, alhamdulillah lontar. Tak sah lontaran. Sebelah sana tu dia keluar dari Mina, dia keluar daripada Mina hatta Arafah pun. Arafah dia 13 km persegi. Masjid yang besar tu, Masjid Namirah dia. Masjid Namirah tu bahagian depan itu, bahagian dia punya kiblat itu keluar daripada Arafah. Kalau kat situ wukuf tak sah. Sebab dia kedudukan dia bahagian kiblat, dia terkeluar daripada Arafah. Sebab syarat sah untuk wukuf mesti Arafah. Al-Hajju Arafah. Bila haji mesti wukuf ke Arafah, tak boleh wukuf tempat lain. Bila wukuf mesti Arafah, bila Arafah mesti haji. Dia rukun. Sebab tu kalau orang masuk dalam hospital demam ke apa, kena ada water drip kan, bila masuk waktu wukuf, pukul masuk Zuhur di Arafah, kita nampak banyak ambulan beratur. Ambulan ini membawa orang yang haji. Jadi ambulan tu bila dia masuk dalam kawasan Arafah, tayar sebelah masuk, sebelah tak masuk, sah wukufnya. Syarat dia masuk dalam Arafah. Lepas masuk, sah balik hospital. Sebab itu jangan risau kalau ada saudara mara dalam hospital nak masuk hari wukuf, akan diuruskan oleh pihak haji, oleh pihak Saudi Arabia, pihak tabung haji ada. Don't worry, be happy lah. Tapi yang saya nak sebutnya ialah di mana? Di Aqabah
tiang itu jarak 300 meter ada satu masjid nama Masjid Aqabah. Dekat masjid itulah orang-orang Ansar berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbai'ah. Yang paling akhir perjanjian Aqabah yang setahun sebelum Nabi berhijrah. Aqabah kedua seramai 75 orang, 73 lelaki dan 2 muslimat, iaitu Nusaibah binti Ka'ab dengan Asma binti Amrin ibnu Adi. Dua ini muslimat. Yang laki-laki berjabat tangan dengan Nabi, yang muslimat pegang sapu tangan. Jadi Nabi pegang separuh, muslimat pegang separuh, menggantikan berjabat tangan. Pentingnya Aqabah untuk berjanji setia berhijrah ke Madinah menegakkan Islam. Lalu Nabi persatukan Aus dan Khazraj. Sebab itu marilah ayat bila kita tengok dalam surah Ali Imran 103, bila ayat tersebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dahulunya Aus dan Khazraj, Nabi kata dengan sebab nikmat Islam ini kamu bersaudara, kamu berbalah-balah. Dahulunya kamu ini berseolah-olah berada di tepi jurang api neraka Allah. Kamu berbalah ini, kamu bermusuh, kamu berada di tepi jurang neraka Allah. Kalau Allah tak angkatkan kamu dengan Islam, kamu tak bersaudara, kamu mati dalam keadaan kamu berpecah belah, kamu bermusuh, akhirnya kamu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat ini 103. Sebab tu bila mana kita umat Islam bila nak bersatu balik, mesti asasnya bihablillah, dengan tali Allah. Sebab tu kita bila umat Islam bersatu, kita kena gembira, kena sokong. Macam orang rumah tangga tak payahlah negara ni satu konteks yang besar. Rumah tangga suami isteri bergaduh, kita ni tolong siram petrol ke tolong menyatukan? Sebab tu orang paling suka kalau cerita rumah tangga orang, paling dia suka kan. Kalau orang tu gaduh bersisi, dia minta bercerai kan. Kalau bercerai talak 1, dia minta talak 3, talak 3 biar tak rujuk balik. Sedangkan kita ni menjadi orang yang menyatukan. Fa aslihu baina akhawaikum, hendaklah kamu satukan di antara sahabat kamu, saudara kamu. Ini sifat orang yang beriman. Nabi bina ni, asas sebuah negara ni mesti kasih sayang, mesti ada kasih sayang. Langkah ini dengan tegasnya membuktikan kepada kita matlamat dan asas persaudaraan ialah mengintegrasikan, sepadukan dan memperpadukan Islam. Tetapi ianya memerlukan kepada pembaharuan dan penegasan semula selepas hijrah, sebab suasana dan keadaan baru dan sebab pencantuman Muhajirin dan Ansar di negara yang satu, yakni Al-Madinah. Perkara ini bukanlah suatu hal yang baru atau asing, malah tidak terkeluar langsung dari prinsip perpaduan umat Islam dan kesatuan akidah. Ianya lebih merupakan ke arah penegasan untuk mempraktikkan apa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga pula, asas yang ketiga, pertama pembinaan masjid, yang kedua menyatukan ukhuwah di antara orang-orang Islam, Aus dan Khazraj, kemudian Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, perjanjian umat Islam dengan non-Muslim. Lalu Nabi SAW membuat piagam Madinah, Sahifah Madinah dengan bukan Islam. Asas ketiga merupakan asas yang penting sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan nilai perlembagaan negara baru ini. Ibnu Hisham, kitab sirah yang terkenal, yang tersohor, Sirah Ibnu Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT.
dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.